Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi. Untuk hari ini kita akan belajar geografi KSSM tingkatan 2. Okey, kita fokus kepada bab 8 iaitu jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Okey, apa yang kita perlu lihat dulu di sini? Yang pertama kita akan lihat berkenaan dengan jenis pengangkutan di Asia. Okey, di bahagian ini kita akan lihat terdapat 3 jenis pengangkutan di Asia, iaitu yang pertama pengangkutan darat, yang mana hampir keseluruhan negara di Asia ni mempunyai landasan kereta api. Kemudian yang kedua kita akan lihat jenis pengangkutan air, di mana pelabuhan merupakan komponen penting terutama dalam urusan perniagaan, dan yang ketiga adalah pengangkutan udara, di mana pengangkutan udara ni lapangan terbang adalah merupakan pintu masuk utama di sesebuah negara. Okay, kalau kita lihat untuk jenis pengangkutan di Asia ini, kita fokus kepada pengangkutan darat yang pertama, yang mana dia akan memfokuskan kepada lapangan terbang. Okey, manakala pengangkutan udara pula, dia akan fokuskan lapangan terbang yang utama di Asia Tenggara. Manakala pengangkutan air juga dia akan melihat berkenaan dengan pelabuhan-pelabuhan yang utama yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, untuk pengetahuan yang umum untuk first kali ini, apa yang pelajar kena tahu, terdapat 3 jenis pengangkutan yang wujud di Asia Tenggara. Okey, so secara terperincinya kita lihat di sini. Selepas jenis pengangkutan di Asia ni, mari kita lihat pengangkutan-pengangkutan darat ni. Apa yang ada di Asia Tenggara berkenaan pengangkutan darat yang terdiri daripada landasan kereta api. Kalau di sini terdapat 6 landasan kereta api yang utama di Asia. Apa yang kita boleh lihat yang ke-6 ini, di sini yang pertama, apa yang kita boleh lihat, di sini terdapat landasan kereta api di India. Yang kedua, kita ada landasan kereta api Trans-Siberian. Kemudian kita ada landasan kereta api Shinkansen. Yang seterusnya, kita ada kereta api berkelajuan tinggi di Korea Utara. Dan yang keempat adalah landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing-Shanghai. Okay, so di sini melalui pengangkutan darat yang jenis pertama ni, jenis pengangkutan di Asia Tenggara yang utama, kita akan lihat melalui landasan kereta api di sini. Okey, landasan kereta api, di mana kereta api ni kita lihat ada 6 landasan kereta api utama di Asia. Okey, kita lihat satu-satu Kalau yang pertama ini kita ada landasan kereta api di India, di mana jaringan landasan kereta api yang di India ni adalah yang terbanyak di dunia dan panjang, di mana kalau kita lihat kepanjangan landasan kereta api di India ini adalah sebanyak 66,687. Maksudnya jaringan landasan kereta api yang paling banyak di dunia ni adalah di India. Okey, yang kedua, jenis pengangkutan darat lagi kita ada landasan kereta api Trans-Siberian, di mana landasan kereta api ni adalah panjangnya kira-kira 9,288 km, yang mana dia menganjur daripada Moskow hingga ke Vladivostok, yang mana ini adalah jaringan pengangkutan darat yang kedua yang utama di Asia. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat di sini kita ada landasan kereta api Shinkansen, yang mana pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi paling cepat dan efisien berada di Jepun, dengan kelajuan dia adalah 320 km per jam. Ini adalah landasan yang ketiga. Yang keempat di sini kita ada landasan kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan, di mana panjang landasan kereta api ini dia berbeza-beza mengikut lokasi. Yang pertama, di Korea Selatan ni kita ada Suseo, yang mana 61.1 km landasan kereta api dia. Kemudian yang kedua, kita ada Wenzhou Gangneung, yang mana kepanjangan dia adalah 120.7 km. Kemudian kita ada Jeonbu, yang mana panjang landasan kereta api dia adalah 417.4 km. Dekat Hanong pula, dia punya kepanjangan kereta api adalah 182.3 km. Di mana kalau kita lihat kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan ini terdapat di
empat kawasan ini dia mempunyai kemudahan teknologi yang sangat canggih lah dekat sini. Okey, kemudian yang kelima, kita ada 5 dekat sini, jenis pengangkutan darat yang berasaskan landasan kereta api. Okey, yang kelima di sini adalah landasan kereta api berkelajuan tinggi di Beijing, China. Di mana masa perjalanan antara Beijing ke Shanghai ini dapat dipendekkan dengan kelajuan kereta apinya adalah 250 km sehingga 300 km sejam. Okey, so apa yang kita dapat lihat di sini, jenis pengangkutan darat yang kita fokus kepada landasan kereta api ni ada 5 saja di sini. Di mana kelima-lima ini dia merupakan landasan kereta api yang utama di Asia yang terkenal dengan teknologi dan kecanggihan dia dan juga kepanjangan dia. So di sini kita hanya fokus kepada 5 saja landasan kereta api yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, jenis pengangkutan yang kedua, kalau kita lihat di sini, kita ada pengangkutan udara. Di mana melalui pengangkutan udara ni, kita dapati ada 6 jenis pengangkutan udara di sini yang mana ini adalah landasan lapangan terbang antarabangsa yang utama di negara Asia ini, yang mana kalau kita lihat sini, yang 6 ini kan, yang pertama kita ada lapangan terbang. Okey, kalau pengangkutan udara ni kita fokus kepada lapangan terbang antarabangsa, di mana di sini kita dapat ada 6 buah negara yang merupakan lapangan terbang antarabangsa yang sangat moden, canggih, efisien, yang mana kita hanya tunjukkan di Asia Tenggara ada 6 yang canggih kat sini. Yang pertama kita ada lapangan terbang antarabangsa Domodedovo di Moskow yang merupakan salah satu hub penerbangan terbesar di Rusia yang mengendalikan 28.5 juta penumpang. Okey. Bagi yang kedua ni kita ada lapangan terbang antarabangsa di Dubai di mana lapangan terbang ini adalah lapangan terbang yang tersibuk di dunia dan mengendalikan 85.6 juta penumpang di lapangan terbang ini. Kemudian yang ketiga adalah lapangan terbang Kuala Lumpur. Ini adalah di Malaysia, di mana lapangan terbang Kuala Lumpur ni merupakan salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara dan mengendalikan 52.6 juta penumpang. Okey, yang seterusnya kita tengok yang keempat kita ada lapangan terbang antarabangsa Tokyo. Kenapa lapangan terbang ini dipilih dalam perbincangan ini? Kerana dia merupakan salah satu daripada 2 lapangan terbang utama di Great Tokyo dan mengendalikan lebih daripada 80 juta penumpang. Okey. Kemudian yang keempat kita ada yang kelima kita ada lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Lapangan terbang ni sangat unik kerana tapaknya wujud akibat penambakan laut dan mengendalikan 70.5 juta penumpang. Okey, yang seterusnya di sini kita ada lapangan terbang antarabangsa Changi. Dia merupakan lapangan terbang terbaik dunia dan mengendalikan 58.7 juta penumpang. Okey, semua data yang kita dapat ini adalah data daripada tahun 2016 yang menunjukkan jumlah penumpang, jumlah penerbangan yang dikendalikan oleh lapangan terbang antarabangsa yang dipilih untuk menerangkan pengangkutan udara yang terdapat di Asia Tenggara ini. So, apa yang pelajar perlu tahu, ada 6 ni dan pelajar kena ingatlah setiap satu namanya. Kemudian, untuk jenis pengangkutan yang ketiga di sini, kita ada pengangkutan air. Di mana pengangkutan air ini, kita lihat kepada pelabuhan-pelabuhan yang ada di dalam pelabuhan-pelabuhan yang wujud di kawasan Asia ni lah. So, dia dekat sini kita ada 4 jenis pelabuhan yang wujud di kawasan Asia. Okey, apa yang kita boleh lihat di sini? Yang pertama, kita ada pelabuhan Jawaharlal, di mana pelabuhan ini wujud di India. Yang mana pelabuhan ini adalah pelabuhan
kontena yang terbesar, di mana dia mengendalikan kira-kira 55% jumlah kontena di India. Maksudnya ia pelabuhan terbesar, sampai sebahagian aktiviti pelabuhan yang berasaskan kontena ni dikawal ataupun ditempatkan di pelabuhan Jawaharlal ni. Okey. Yang kedua, kita ada ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ada Pelabuhan Tokyo. Di mana Pelabuhan Tokyo ni mengendalikan barang runcit, barang makanan, kertas, bahan binaan dan keperluan untuk penduduk dan juga industri. Ini merupakan pelabuhan yang mengendalikan daripada aspek-aspek inilah, barang-barang keperluan. Kemudian yang ketiga, kita ada Pelabuhan Hong Kong. Pelabuhan Hong Kong ni adalah salah satu pelabuhan yang paling sibuk di dunia dan terlindung daripada bencana alam, efisien dan sistematik. Kemudian yang ketiga, kita ada Pelabuhan Singapura, di mana Pelabuhan Singapura ni dia mampu menampung kira-kira 1,000 kapal kontena pada satu-satu masa. Maksudnya dekat sini 1,000 kapal ni, ini menunjukkan pelabuhan di Singapura ni sangat besar dan dia boleh menerima kapal-kapal kontena dengan bilangannya 10,000 dalam satu masa. Maksudnya dia sangat besarlah untuk menerima aktiviti perdagangan. Sebab itulah Singapura yang merupakan jiran negara kita ni merupakan negara yang maju disebabkan oleh perkembangan ekonomi inilah. So kita dah lihat kita ada 3 jenis pengangkutan, iaitu yang pertama tadi darat, yang kedua udara dan ketiga adalah air. So untuk topik yang seterusnya, kita akan lihat berkenaan dengan kemajuan yang wujud dalam pengangkutan di Asia. Kalau kita lihat di sini, kita akan tengok contoh daripada contoh-contoh tadi, jenis pengangkutan yang ada tadi, kita lihat ada 3 kan. So daripada contoh-contoh yang disediakan tu, kita akan fokus kepada satu negara, satu tempat saja yang menunjukkan lapangan terbang itu adalah mengalami kemajuannya. Yang pertama, kita akan lihat jaringan landasan kereta api di Shinkansen di Jepun, di mana dia merupakan pengangkutan darat. Pengangkutan darat. Sebab apa kita pilih dia? Sebab dia mengalami kemajuan dalam pengendalian dia punya operasi. Kemudian yang kedua, kita akan lihat lapangan terbang antarabangsa. Ini pun dia merupakan pengangkutan udara, di mana dia dipilih kerana dia mempunyai kemajuan yang canggih pada aktiviti pengangkutan dia. Yang ketiga, kita akan lihat pelabuhan di Hong Kong, yang mana dia menyediakan pengangkutan air di sini. Ketiga-tiga buah tempat ini atau negara ini, dia mempunyai kemajuan dari aspek pengangkutan dia. Mari kita lihat secara lebih terperinci bagaimana kemajuan itu dapat dilihat. Kalau kita tengok yang pertama ini, kita ada jaringan landasan kereta api di Shinkansen di Jepun. Ini adalah salah satu contoh landasan pengangkutan udara, yang mana daripada 5 tadi kita hanya fokus kepada Shinkansen di Jepun kerana dia mengalami kemajuan yang pantas. Kalau kita dapat lihat di sini, kemajuan landasan kereta api di Shinkansen Jepun ini, kalau kita lihat dia ada dia merupakan pengangkutan darat yang paling efisien. Kemudian dia ada 4 pulau utama, iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu, yang mana dihubungkan melalui rangkaian kereta api berteknologi canggih ini. Kemudian sistem teknologi tinggi ini dia dikendalikan oleh Japanese National Railway, JNR. Kalau kata di Malaysia ni, kita sistem kereta api kita ni dikawal oleh KTMB kan, KTMB. Ini contohnya lah kalau di Malaysia yang mengawal landasan kereta api. Tetapi kalau di Jepun ini, yang mengawal sistem kereta api dia adalah Japanese Railway. Ini JNR kita panggil. Kemudian laluannya meliputi bandar-bandar metropolitan seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto dan Osaka. Kalau student tengok dalam peta ini, dia menunjukkan laluan-laluan
kita punya kereta api Shinkansen ni. Dia ada petunjuk kat sini. Ni ada peta kawasan di Jepun yang mana dia dihubungkan dengan jaringan kereta api Shinkansen ni. Kemudian kalau kita lihat jumlah perkhidmatan dalam sehari adalah sebanyak 358 perkhidmatan. Maksudnya dia banyak destinasi-destinasi yang melibatkan 358 perkhidmatan di sini. Kemudian kalau kita lihat dari aspek pengguna dia, kira-kira 445,000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini pada setiap hari. Data ini juga dilihat daripada sumber 2016 punya data lah. Mungkin kalau tahun 2020 ni jumlah penumpang ni semakin meningkat. Okey, ini apa yang kita dapat lihat daripada contoh kemajuan yang terdapat di jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun yang merupakan jenis pengangkutan darat di Asia. Okey, yang kedua, kita akan lihat jenis pengangkutan udara, iaitu kita akan lihat kepada lapangan terbang antarabangsa di Dubai. Kalau kita lihat di sini, dia ada revolusi dia dekat sini. Revolusi penubuhan lapangan terbang antarabangsa Dubai ni, ataupun dia kata revolusi terhadap operasi lapangan terbang antarabangsa Dubai. Kalau kita lihat lapangan terbang antarabangsa Dubai ni beroperasi pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1970 dia diperluaskan sehingga mampu mengendalikan kapal terbang kargo dan Boeing. Maksudnya kargo ni dia dah orang kata melibatkan kapal terbang yang sangat besar yang boleh berkumpul di lapangan terbang ini. Kemudian pada tahun 1980 dia lapangan terbang antarabangsa Dubai ini menjadi destinasi mengisi minyak di Teluk Parsi. Di mana kalau kita tahu Dubai ni juga merupakan pengeluar minyak utama dunia. Dia merupakan destinasi untuk mengisi minyak lah di sini. Kemudian pada tahun 1990 di mana terminal kedua dirasmikan dan dilengkapi dengan kemudahan perkhidmatan seperti pusat perniagaan dan hotel. Kalau kita tengok, kalau sekarang ni pun, kalau di lapangan terbang kita di Malaysia, kita ada KLIA dan KLIA 2 kan. Di situ juga terdapat penginapan dan juga pusat perniagaan kan. Maksudnya kita pun ada perkembangan dan kemajuan dekat negara kita. Okay, lebih kurang samalah dengan ni, temuannya dia lebih maju dan moden, lebih pantas pada kita. Kemudian pada tahun 2000, di mana lapangan terbang antarabangsa Dubai ni telah membina terminal dia yang ketiga, mana merupakan terminal kedua terbesar di dunia selepas terminal yang terdapat di London. Kemudian pada tahun 2010 berlaku mereka telah menaikkan taraf ruang legar di mana lebih luas untuk menampung penumpang semakin meningkat. Okey, ini apa yang kita boleh lihat revolusi yang berlaku di dalam kemajuan lapangan terbang antarabangsa Dubai. Tengok daripada tahun 1960 dia dah mula operasi sehinggalah apa yang kita lihat data ni daripada 2020 dia semakin renovate untuk lebih besar dan kemudahan kerana dia punya pengunjung semakin bertambah ramai. So apa yang kita boleh lihat di lapangan terbang antarabangsa Dubai ni, dia punya keistimewaan yang tertentunya. Sebab itulah dia menjadi isu perbincangan dalam topik kita. Antara keistimewaan yang terdapat di lapangan terbang antarabangsa Dubai ni, yang pertama, dia adalah landasan yang dia merupakan lapangan terbang antarabangsa yang sangat meriah, yang mempunyai banyak restoran yang terbaik. Kemudian dia ada kawasan beli belah dan merupakan daya tarikan pelancong. Okey, untuk pengetahuan pelajar juga, keistimewaan dia adalah dia merupakan tempat pengumpulan masyarakat di dunia ini yang expatriate ni merupakan masyarakat ataupun pekerja yang merupakan golongan-golongan elit ataupun golongan kaya raya yang biasanya akan pergi ke Dubai ni. Kemudian dia ni sangat terkenal lah, negara yang maju kan, negara pengeluar minyak, sebab tu dia terkenal dan merupakan destinasi pelancongan yang utama di dunia lah. Kemudian dia ada terminal yang ketiga, mana dia hanya khas untuk syarikat penerbangan Emirates. Emirates ni adalah syarikat penerbangan negara dia sendiri. Maksudnya dia tak campur. Okey, ini adalah jenis pengangkutan yang kedua tadi, iaitu udara. Kita hanya lihat contoh yang berada di lapangan terbang Dubai kerana lapangan terbang Dubai ni dia mengalami kemajuan yang sangat pantas dan majulah. Okey, yang seterusnya kita akan lihat kepada
pelabuhan Hong Kong. Pelabuhan di Hong Kong ini, apa yang kita boleh lihat, pelabuhan Hong Kong ini dia adalah jenis pengangkutan air. Jenis pengangkutan air di mana kita akan bincangkan pengangkutan pelabuhan Hong Kong ni kerana dia mengalami kemajuan yang sangat pantas. Kalau kita lihat kat sini, kenapa kita pilih perbincangan di Hong Kong? Pertama, Hong Kong ni adalah kawasan yang strategik di Laut Cina Selatan dan semula jadi ia terlindung. Maksudnya dia tak akan kena dengan dengan angin monsun. Kalau setengah-setengah tempat, ada musim-musim tertentu kapal ni tak boleh masuk sebabkan faktor cuaca dan iklim kan. Tapi di kawasan Hong Kong ni, bila-bila masa sahaja kapal-kapal ni boleh masuk disebabkan oleh faktor semula jadi dia yang terlindung daripada angin monsun dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua, kenapa pelabuhan Hong Kong ni sangat maju? Dia ada Jabatan Marine Hong Kong yang bertanggungjawab mengawal aktiviti kargo dan kontainer. Yang mana Jabatan Marine Hong Kong ni dia akan menjaga keselamatan, rondaan, kuasa undang-undang dan sebagainya lah untuk memastikan keselamatan dan berjalan lancar aktiviti di pelabuhan Hong Kong ini. Okey. Kemudian Hong Kong ni menjadi antara pengangkutan yang maju disebabkan oleh pembangunan dan kemakmuran kerana terletak di kedudukan laluan perdagangan dunia. Maksudnya dia merupakan laluan utama untuk orang pergi ke negara-negara untuk melakukan aktiviti perniagaan di mana dia kawasan yang boleh menjadi kawasan persinggahan lah. Kemudian pada tahun 2016, pelabuhan ini mengendalikan 19.8 juta kontainer dan jumlah kapal di pelabuhan ini sebanyak 370,990. Maksudnya kat sini kau tengok terdapat berjuta kontainer yang boleh singgah di pelabuhan Hong Kong ni dan dia telah mengendalikan jumlah kapal yang sangat banyak kalau kita lihat di sini. Kemudian kalau kita tengok pelabuhan Hong Kong ini merupakan terminal ketiga yang dibuka, merupakan terminal kedua terbesar di dunia selepas terminal di London juga. Okay, kalau kita lihat juga untuk pelabuhan Hong Kong ni dia ada keistimewaan dia. Yang pertama, dia merupakan pintu masuk ke negara China. Yang kedua, dia mengenakan duti pelabuhan yang rendah. Proses penunggahan kontainer dan kargo hanya mengambil masa 10 jam antara yang terpantas di dunia. Dia satu-satunya yang mengendalikan pemunggahan kargo di tengah laut untuk mengatasi masalah kesesakan. So ini keistimewaan dia kenapa pelabuhan Hong Kong ni dia dapat beroperasi dan follow kemajuan yang terdapat dalam dunia kita ni lah. Okey, kalau kita lihat tadi, kita dah lihat 3 contoh kemajuan di setiap jenis pengangkutan yang ada di Asia Tenggara. So, apa yang lagi kita nak lihat di sini? Kita nak lihat kepada kesan pengangkutan di Asia ni. Kalau kita lihat sini, untuk setiap perkara yang kita lakukan biasanya kesan. Begitu juga dengan pengangkutan yang ada di Asia ni, dia akan mendatangkan kesan. Kat sini ada 3 kesan yang kita akan lihat yang akan mempengaruhi pengangkutan di Asia. Kesan yang pertama ke sini kita ada kesan terhadap masyarakat, kesan terhadap ekonomi dan juga kesan terhadap alam. So untuk kesan ini kita akan lihat lebih terperinci bagi setiap satunya. Yang pertama, kesan pengangkutan terhadap masyarakat di Asia. Kalau kita lihat ni, kesan terhadap masyarakat, apa yang kita dapat apabila berlakunya kemajuan dalam pengangkutan di Asia ini. Yang pertama, masyarakat akan dapat menikmati masa perjalanan yang singkat. Maksudnya kita dapat pergi ke negara-negara luar dalam tempoh masa yang singkat. Kalau sebelum ni mengambil masa berjam-jam, mungkin kalau dengan ada kemajuan teknologi atau kemajuan dengan pengangkutan yang ada ni, kita hanya mengambil masa berjam dalam tempoh masa yang singkat lah. Kemudian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan ada kemajuan pembukaan pengangkutan-pengangkutan yang canggih ini. Maksudnya taraf hidup masyarakat ni akan berkembang sebabnya terdapat ramai pelancong, terdapat banyak kemudahan pekerjaan dan sebagainya menyebabkan taraf hidup masyarakat akan berkembang. Kemudian meningkatkan integrasi. Maksudnya integrasinya ada interaksi antara negara dengan negara melalui hubungan
melalui pengangkutan ini. Kemudian dia dapat meningkatkan darjah ketersampaian. Kalau sebelum ni mungkin ada setengah negara yang sangat jauh ataupun sangat orang kata dalam kawasan pendalaman yang tak dapat nak pergi atau tak dapat nak akses, dengan kemajuan atau penambahan sistem pengangkutan yang ada di ASEAN ini menyebabkan setiap lokasi yang ada di dunia ni ataupun di Asia Tenggara ni kita dapat pergi dengan mudah. Kemudian dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas sebab kita ada pelbagai kaedah ataupun jenis pengangkutan yang terdapat dengan kemajuan yang ada sekarang ni, maka masyarakat boleh memilih kaedah yang boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kemudian mewujud peluang pekerjaan. Kalau kita lihat dengan kepelbagaian pengangkutan yang ada, dia akan menyebabkan pertumbuhan kawasan-kawasan persekitaran yang mana dengan wujudnya pertumbuhan itu akan menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Ini kesan kepada masyarakat sekiranya wujud kawasan yang ada kawasan pengangkutan yang maju dan moden. Okey, yang kedua, kita akan lihat kesan terhadap sistem ekonomi di Asia apabila wujudnya pengangkutan ataupun jenis-jenis pengangkutan yang kita sebutkan tadi. Okey, kesan terhadap ekonomi yang pertama di sini, kita boleh lihat terdapat bandar yang berkembang menjadi hub perdagangan ataupun aktiviti perniagaan seperti Tokyo, Nagoya dan Osaka di Jepun. Contohnya di sini Kalau kita lihat di Malaysia sendiri pun apabila kita ada KLIA 2, KLIA ni kawasan-kawasan persekitarannya itu berkembang dengan baik. Dia ada kawasan-kawasan yang menyediakan peluang pekerjaan, dia ada bangunan-bangunan baru, perumahan, perhilangan dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua, kesan dia terhadap ekonomi juga, dia dapat membina pusat rekreasi, hotel yang bertaraf dunia. Kemudian dia dapat memperkembangkan perdagangan domestik dan antarabangsa. Maksudnya, bila pengangkutan ini berkembang dengan baju, maksudnya negara lain boleh akses ke negara kita dan sebagainya, ini menyebabkan banyaknya pelancongan. Bila pelancongan banyak, maka perdagangan domestik ni tempatan permintaan terhadap barang-barang tempatan dan juga antarabangsa ni semakin meningkat. Kemudian wujudnya kemajuan dalam sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Kemudian berlakunya pertukaran mata wang asing. Bila berlaku pertukaran wang asing banyak, maksudnya wang daripada negara luar masuk ke Malaysia ni banyak, contohnya di sini, maka ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara kita lah. Dia bagus untuk ekonomi negara apabila wujudnya perkembangan dalam sistem pengangkutan ini. Okey. Ini apa yang kita lihat kesan kepada ekonomi disebabkan oleh kemajuan dalam pengangkutan. Okey, yang ketiga kita akan lihat kesan pengangkutan terhadap alam sekitar. Kalau kita lihat untuk kesan kepada alam sekitar ni terdapat dua kesan. Okey, yang pertama kita akan lihat kesan yang positif dan yang kedua kita akan lihat kesan yang negatif. Untuk kesan yang positif ni ada dua. Yang pertama, dengan kemajuan sistem pengangkutan di Asia Tenggara ni akan menyebabkan kereta api berkelajuan tinggi mengurangkan pencemaran. Okey, kemudian perubahan landscape yang menarik dan mesra alam sekitar. Ini adalah kesan terhadap alam sekitar yang positif. Untuk kesan yang negatif di sini, bila wujudnya perkembangan pengangkutan ini akan menyebabkan berlaku pencemaran bunyi. Bunyi yang kuat mengganggu ketenteraman penduduk. Kemudian ada pencemaran air, di mana tumpahan minyak daripada kapal menyebabkan kepupusan hidupan laut. Okey, yang ketiga boleh menyebabkan kemusnahan alam atau kemusnahan hutan, di mana pembinaan lebuh raya, jaringan pengangkutan kereta api akan menyebabkan musnah kawasan tadahan air hujan. Ini adalah kesan pengangkutan terhadap alam sekitar daripada kemajuan yang wujudlah. Walaupun kita lihat terdapat kesan positif, namun dia masih ada kesan negatif yang perlu kita kawal. Okey, apa yang kita lihat untuk bab ni? Kita dah lihat jenis pengangkutan. Kita ada 3 jenis pengangkutan, iaitu pengangkutan darat, udara dan air. Kemudian kita lihat contoh-contoh negara yang terlibat ataupun contoh-contoh negara utama di Asia yang merupakan kemudahan pengangkutan yang sangat moden lah. Kalau kita tengok tadi, untuk pengangkutan udara ni kita hanya lihat kepada landasan kereta api. Ada 5 landasan kereta api yang terdapat di dalam nota ini. Kemudian kita lihat pengangkutan udara fokus kepada lapangan terbang antarabangsa. Kita lihat tadi ada 6 lapangan terbang antarabangsa yang utama di Asia. Kemudian untuk jenis pengangkutan yang ketiga tadi, pelabuhan. Untuk pengangkutan air, kita fokus kepada pelabuhan, di mana kita ada
4 pelabuhan utama di Asia. Kemudian yang ketiga, kita lihat kepada kemajuan di mana kita daripada contoh-contoh yang ada tadi, kita selected kepada setiap jenis pengangkutan tu kita fokus kepada satu negara sahaja. Okey, selepas daripada kita lihat kemajuan itu, kita lihat kepada kesan pengangkutan terhadap ekonomi, masyarakat dan alam sekitar. So, kita dah lihat semua topik ini yang berada pada bab 8. Saya harap dengan perkongsian ini memberi manfaat kepada murid tingkatan 2 geografi. So, sebarang tambah baik, komen, pertanyaan soalan, murid-murid boleh hubungi saya di talian media sosial ini. Okey. Diharapkan ia memberi manfaat dan membantu pelajar belajar di rumah. Sekian, terima kasih.